أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Menghormati Ketua Pengurusi Majlis, yang berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, Pengurusi Barisan Nasional Negeri Pahang yang juga Menteri Besar di Pahang Darul Makmur, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, juga pengurusi bersama Jabatan Kuasa Muafakat Nasional, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Razak, pengurusi Barisan Nasional Pekan yang berfungsi Tengkuasa Disiplin Barisan Nasional, yang saya hormati yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa, Seusaha Agung Barisan Nasional Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Seusaha Agung UMNO Malaysia, Yang Bahagia Datuk Asraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO, Yang Bahagia Air Haji Khairul Nizam, Ketua Pemuda PAS, seluruh staf kepimpinan, pengurusi dan seluruh kepimpinan PAS dan UMNO, hadirat yang dapat bersama pada malam yang mulia ini. Tahiyatan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama, saya ingin menyampaikan salam Tuan Presiden PAS kepada semua yang hadir dan sokongan beliau, komitmen beliau supaya seluruh ahli PAS memberi sokongan padu kepada calon Barisan Nasional dalam raya kecil pada kali ini. Serta sekalian, pilihan raya kecil Cini ialah pilihan raya kecil yang ke-11 setelah berakhirnya pilihan raya ke-14. Dan kalau kita tengok graf keputusan pilihan raya pertama sampai pilihan raya yang ke-10, momentum pada keputusan awal pilihan raya kecil sebahagiannya menyebelahi Pakatan Harapan. Dalam pilihan raya Sungai Kandis sebagai contoh, PS mendapat 15,000 undi berbanding calon BN 9,500 lebih undi. Di Balakong, PS mendapat 22,000 undi, calon MCA hanya dapat 3,900 undi. Seri Steel, Pakatan Harapan pada waktu itu mendapat 13,000 lebih undi. PAS dapat 9,000 lebih. Port Dickson, PS mendapat 31,000 dan PAS, calon PAS dapat 7,000. Detik perubahan bermula di Cameron Highland. Ia menyaksikan pada waktu itu hubungan PAS dengan UMNO telah pun berada pada tahap yang mukaddimah kepada muafakat nasional. Menyaksikan turning point, titik tolak peralihan berlaku dalam PS kecil di Cameron Highland, di mana calon Barisan Nasional mempunyai 12,000 dan pada waktu itu calon PS hanya dapat 8,000. Momentum ini terus sampailah ke puncak di rantau umat kita dengan kemenangan yang besar pada waktu itu, mendapat lebih 10,000 lebih berbanding calon PS 5,000. Datang pula Tanjung Piai, jumlah tu makin besar, makin besar. Last kali Cini langsung tak masuk. Kalau dia ada bidalan orang tua, dia nak tunjuk hero ni, kadang-kadang geretak tu lebih. Dia bergaduh tu, lo berani mari, mari. Sisi dengan baju, kawal kemari, lo berani. Tak tumbuk juga.
Kita tengok tuan-tuan sekalian, Pahang ini menjadi model peralihan di peringkat wilayah kecil ke berhaya. Momentum itu hampir sama, bahkan untuk makluman rakan-rakan daripada Barisan Nasional pada UMNO, di Kemerah Highland calon PAS Cikgu Wan Mahathir ada pun malam ini. Beliau bertanding dalam pilihan letak jawatan sebagai guru. Letak jawatan sebagai guru tanpa pencen, tanpa dapat sebarang apa-apa pun. Bertanding calon PAS lawan calon Barisan Nasional pada waktu itu. Tetapi dalam pilihan kecil di Kemerah Highland, Cikgu Mahathir di antara orang yang ke depan menyokong calon Barisan Nasional memastikan calon BN menang besar dalam pilihan kecil di Kemerah Highland. Kali ini kita lihat Al-Fadhil Ustaz Fadhil Noor. Ini 2 kali Fadhil, tuan-tuan. Calon PAS bertanding berapa kali di dalam di Dun Chini. Kali ini beliau memberi laluan, menyokong penuh, bekerja keras membantu kemenangan calon Barisan Nasional di sini. Ini saya nak sebut bagaimana muafakat ini bukan saja di luar, dah masuk ke tulang som-som, dah masuk dalam jiwa raga kita, dalam muafakat yang sangat hebat, yang kita menyaksikan bagaimana ribuan yang menangis waktu kita menandatangani piagam muafakat nasional di PWTC. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana disebut oleh bos tu, setiap sesuatu benda ada hikmah. Yang kadang-kadang ada hikmah yang kita boleh tahu segera, ada hikmah yang kadang-kadang berapa tahun baru kita tahu, bahkan ada hikmah sesuatu yang di akhirat baru Allah beritahu. Inna rabbaka yafsul bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Di akhirat besok baru Allah cerita kenapa berlaku begini. Tapi ada hikmah yang kita nampak segera. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tak akan buat kerja sia-sia. Yang penting bagaimana kita memahami sesuatu peristiwa dan kita duduk di atas prinsip akidah iman kita sebagai hamba Allah, bahawa kita sentiasa baik sangka dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Baik sangka ni sebahagian daripada nilai akidah. Dan hadis kursi Allah Ta'ala sebut, ana inda dhanni abdi bi. Aku sentiasa bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan sangkaan hamba dia kepada dia. Kalau kita bersangka baik, maka Allah Ta'ala menyangka baik dan memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita sangka buruk dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan membalas sangkaan buruk dia kepada kita. Maka kita diajar untuk sentiasa bersangka baik, walaupun kita tak nampak kebaikan pada waktu itu. Mungkin kita kerana ilmu kita yang cetek, pengetahuan kita yang terbatas, menyebabkan kita tak nampak sesuatu pada waktu itu. Tetapi orang beriman diajar, Allah tidak akan buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak akan buat sesuatu sia-sia. Kerja sia-sia bukan kerja Allah Ta'ala. Cuma kenapa? Kerana kita tidak mengetahui hikmah, lalu kita tak tahu kenapa Allah buat demikian. PAS berjuang sejak mula merdeka, sebelum merdeka, jatuh bangun dalam pengalaman politik. Kita tidak jauh dengan UMNO. Bila mari isu-isu besar yang mengancam kekuatan Islam dan Melayu, PAS akan bersama dengan UMNO. Tragedi 13 Mei sebagai contoh, menyaksikan bagaimana almarhum Tun Razak jumpa, duduk, bincang, menyatukan di antara PAS dengan dalam Barisan Nasional pada waktu itu. Memanglah ada insiden yang kemudiannya kita berpecah. Ya. Tetapi kita menyaksikan pilihan raya ke-14, ya, bila Barisan Nasional tumbang, PAS juga tak menang besar, seperti disebut tadi.
Akhir yang kita fikir yang besar. Kita tak lihat kita. Pas dalam konteks ini, kita tidak hilang negeri yang kita menangi, bahkan bertambah Terengganu. Tetapi apa makna kita menang di cawangan kita kalau kita kalah di dom kita? Apa makna kita menang di parlimen kita kalau negara kita kalah? Maka kita mesti melihat dalam kerangka yang besar. Muafakat ini memang akan ada masalah. Semua ada masalah. Tak ada dunia tempat bermasalah, akhirat tempat tak ada masalah. Bila kita bicarakan apa saja, mesti kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran. Dan ini kita tengok dalam konteks yang positif. Sebab itu, bila berlaku peralihan kerajaan, bila tok ni tiba-tiba berhenti, tarik handbrake, mati enjin. Bila brake mengejut, penumpang pun jatuh. Berlaku pertukaran kerajaan dalam keadaan yang kita tak jangka. Saya dengan Tok Mat ni bincang planning kita untuk hadapi persiapan Pelaya ke-15. Rupanya Tuhan bagi 14.5, Tuhan bagi dah. Tak sempat 15. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Muhammad, di tangan Allah lah kerajaan, kekuasaan, dan Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan sekalian, terbentuk kerajaan Perikatan Nasional, bila mana PBBN keluar daripada Pakatan Harapan. Pas UMNO, kita duduk, kita bincang. Alhamdulillah, kita buat keputusan, apapun pengalaman PILN 14, cukuplah mengajar PAS dan UMNO dan orang Melayu, jangan berpecah, nanti kita hilang kekuasaan di bumi kita. Saya banyak kali, sekarang kita buat keputusan, kita mesyuarat hampir setiap minggu dengan UMNO, dengan dalam Muafakat Nasional. Rupanya bila kita selalu jumpa ni, dia cinta lain macam. Bila kita, betul lah orang tua sebut, bila kita kerap jumpa apa masalah, kita duduk, kita bincang, kita selesai. Alhamdulillah, cukup mudah. Saya dengan Tok Mat ni duduk bincang cukup mudah. Bahkan dengan jawatan kuasa cukup seronok. Kalau tengok tu tak jangka, pernah berlawan 60 tahun. Kami dulu, untuk makluman sahabat-sahabat UMNO lah, bila paling kecil ni, PAS lawan UMNO, orang PAS ni ceramah pokok-pokok padang begitu je. Lalu kat UMNO punya ceramah dengan kemah putih ni, kata oh seronok UMNO betul. Tak sangka hari ni nak masuk dalam kemah yang lama. Komitmen PAS, insya-Allah kita patuh apa diputus oleh pimpinan. Parti buat keputusan, Cini, UMNO bertanding, seluruh jentera PAS turun bantu di semua 18 peti undi. Alhamdulillah. Ada yang isteri dia pesan, kalau tak menang jangan balik. Tu yang saya bimbang tu. Ini sejarah seorang wanita di zaman tabi'in. Ayahnya, saya tak ingat nama, minta maaf. Ayahnya bersungguh-sungguh suruh dia kahwin dengan wanita itu. Tapi dia tengok wanita ni biasa. Akhirnya atas permintaan ayah dia kahwin dengan wanita ini. Sebab dia kahwin wanita itu, dia tak tahu apa kelebihan wanita itu. Kenapa ayah dia bersungguh-sungguh suruh dia kahwin dengan wanita itu? Dia hanya mengetahui kelebihan isteri dia pada hari dia dihantar ke medan perang. Isteri dia pesan pada dia, jangan balik kalau tak menang. Dia keluar berperang pada waktu itu. Berapa lama dia perang? 25 tahun. 25 tahun.
Sewaktu dia meninggalkan Madinah, isteri sedang mengandung. Menang, kalah, kemudian perang lagi, menang sekejap, kalah balik, dalam siri peperangan yang panjang. 25 tahun barulah kemenangan sebenar. Dia balik semula ke Madinah. Dia menuju ke Masjid Nabi SAW. Seorang pemuda sedang mengajar di masjid. Yang sedang mengajar itu ialah anak beliau. Ni kita tak adalah isteri pesan, jangan balik lagi tak menang. Sebab dia tahu dah Cini ni insya-Allah boleh menang. Sebab tu dia berani kata macam tu. Cuma saya nak ada beberapa aspek. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, momentum di Cini ni menjadi model lah. Saya sebut pada Tok Sri Menteri Besar, Pahang mampu jadi model yang terbaik muafakat nasional. Kenapa saya sebut Pahang mampu jadi model? Pertama, kepimpinan memang kita ada di sini, Tok Sri Najib sendiri. Yang keduanya, kerjasama. Ya. Sebab kita tidak mungkin, kerana pertembungan PAS dengan UMNO di Pahang ini tidaklah terlalu tajam. Saya walaupun jadi pemimpin PAS, saya boleh kuliah di mana-mana masjid, saya boleh khutbah di mana-mana tempat, saya boleh pergi, boleh berjumpa, boleh duduk bincang, masuk dalam Dewan Negeri, lawan dalam Dewan, tapi lepas itu kita jumpa, kita bincang masalah rakyat, kita boleh bersama. Ini maknanya kita letakkan keutamaan rakyat mengatasi kepentingan apa yang kita bawa. Dan ini penting bagi dalam konteks rakyat. Sebab itu, saya ucap terima kasih banyaklah pada Tok Sri Menteri Besar. Bila muafakat ini berlaku saja, adu-adu PAS terus diberi peruntukan dan diberi ruang yang cukup banyak dalam konteks DUN yang diwakili. Walaupun pada waktu itu PAS kembangkan lagi. Sebab itu bagi kita tuan sekalian, politik memang politik, tetapi pertembungan dalam konteks apa yang kita nak bawa ini mesti jangan menghilangkan asas-asas kekuatan yang ada pada kita. Sebab itu dalam muafakat nasional baru ni kita bincang, kita putus beberapa perkara. Yang pertama, kita setuju dalam apa situasi sekalipun mesti dua penjuru dan mengelak sepenuhnya tiga penjuru. Kita akan lawan satu dengan PH. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam kekecohan mereka nak pilih siapa Perdana Menteri, siapa menteri, bagi kita PAS, UMNO, tak apa, kita kekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Dia tengah berbuk, atuk ke nenek, nenek ke cucu, siapa dia Perdana Menteri. Kau bayangkan di tengah rakyat berdepan dengan wabak COVID, dengan masalah ekonomi, dengan masalah mesyuarat dia satu demi satu, bincang siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa yang timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan, saya peribadi tak pernah terfikir satu hari nak jadi menteri. Jaga udara, jaga air. Saya masuk tadi tengok udara, okey, dia kata okey. Air ni okey. Cini ni kebetulan alhamdulillah saya sebut kita ada projek besar tentang ORS bagi membekalkan air. Sekarang kaedah kita, ya, selain daripada kaedah yang lama kita buat empangan dan sebagainya, itu untuk hidro pertanian, kita laksanakan satu projek dipanggil off river storage, di mana kita sediakan suatu takungan air di Kuala, ya, bukan lagi di hulu, ya, ataupun di tengah-tengah sungai, yang kita gunakan takungan itu. Pertama, dia boleh menjadi stok simpanan air bagi kawasan tersebut, ya. Dan kos rawatan lebih murah, lebih jimat kerana air itu dah mendap, ya. Yang kedua, kos prosesnya pun lebih mudah. Dan ini yang akan kita laksanakan. Termasuklah juga Pahang ni, ya, kita sedang membuat satu kajian khusus, dan di peringkat kajian negeri telah pun menyediakan satu kajian bagaimana
air yang banyak di Pahang ini mampu kita janakan pendapatan bagi kita bekalkan sumber air yang banyak ni ke negeri-negeri yang tidak ada air. Pahang kita banyak, kita ada sungai besar di Pahang, di Rompeng pun kita banyak sungai, di Lipih pun kita ada sungai, hampir setiap daerah kita ada sungai. Sayangnya air kita terus lepas ke laut, di waktu mana negeri lain tidak ada bekalan air. Ya. Jadi kita memikirkan bagaimana Pahang yang punya dana sumber air yang banyak ini mampu kita bekalkan, kita boleh jual air kita ke negeri-negeri lain yang berhajat kepada air, termasuklah yang berlaku di Singapura, yang terpaksa ambil di Johor dan sebagainya. Ya. Di Melaka juga ada masalah air. Ya. Jadi kita lihat ruang ini ada, dan saya kebetulan baru ni untuk Seri Menteri Besar ya, bersama dengan Rombongan Exco ya, kami datang duduk bincang bersama untuk merangka ya, strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah masalah air, masalah pemotongan, dan membuat satu kajian khusus berhubung dengan pembiayaan air yang berlaku di antara Pahang dengan Selangor. Ya. Tuan-tuan sekalian, air sumber hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kata Allah Taala, dan kami jadikan air ini bagi segala sumber kehidupan. Jadi ini kita duduk. Alhamdulillah ya, keseluruhannya apa yang saya lihat, kita letakkan asas-asas penting di sini, tetapi seluruhnya ketentuan milik Allah. Ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, siapa sangka tiba-tiba PAS bersama dengan UMNO, bersama dengan PBN, Parti Bersatu, ya, bersama dengan GPS dan GBN di Sabah, membentuk sebuah kerajaan baru yang terus menghilangkan kerusingan rakyat selama ini. Dulu di zaman PS, tiap-tiap hari kita duk risau, ni nak jual apa lagi ni? Ya. Apalagi institusi Islam yang akan bermasalah satu demi satu. Ya. Kenyataan-kenyataan yang saling bercanggah satu sama lain. Ya. Tiba-tiba bila kita bertukar saja kerajaan, suasana tu hilang. Alhamdulillah. Ketenangan, kedamaian kita rasai semua. Ya. Sebab tu tanyalah siapa-siapa pun. Ya. Apa yang kita alami hari ini, kerajaan negara ini ialah kerajaan yang memang sangat dinanti-nanti oleh rakyat. Bayangkan 22 bulan bagaimana kerosakan yang berlaku. Aksi baik Tuhan tak bagi sampai habis penggal, PS merintah. Ya. Kalau habis penggal, tak tahu apa banyak mana lagi harta negara kita akan musnah. Ya. Mudah-mudahan kita harapkan kekuatan yang ada himpunan kita di sini ini insya-Allah menjadi suatu ledakan kebangkitan ya, sebab ini kali pertama pilihan kecil dalam kerajaan Perikatan Nasional. PAS dengan UMNO dalam Perikatan Nasional tak ada masalah dah ya. Kemudian kita bergabung pula menjadi sebuah kerajaan dalam Perikatan Nasional ya. Jadi kali ini kita harapkan ini pilihan kecil pertama dalam kerajaan yang kita dokongi bersama. Saya bagi mohon dan minta supaya komitmen saya sebagai pimpinan PAS kepada seluruh ahli-ahli PAS, para pengundi PAS, para penyokong PAS, pastikan semua balik mengundi pada 4 bulan, dan pastikan seluruh pengundi-pengundi PAS memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional yang kita angkatkan pada kali ini. Saya minta terima kasih pada petugas-petugas yang datang daripada jauh. Ada beberapa hari yang tinggal, ada yang tinggal suami, ada yang tinggal isteri, ada dua mari ya. Saya tanya tadi kawan saya, mari seorang kedua orang, dia kata mula-mula seorang, isteri tak apa harap, mari ikut dua bekerja. Alhamdulillah ya. Jadi saya ingat terima kasih banyak pada petugas-petugas parti yang telah pun datang, dan insyaAllah komitmen PAS insyaAllah kita harapkan kali ini kita akan terjemahkan kemenangan besar Barisan Nasional mewakili Muafakat Nasional dalam kecil di sini pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudah urusan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.